Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat kembali ke channel Cikgu Arma Yusof. Okey, so hari ni kita nak masuk tajuk yang baru iaitu bab 7 keelektrikan dan kemagnetan, di mana kita nak tengok dahulu tentang keelektrikan. Okey, untuk tajuk keelektrikan, ada 3 perkara yang kita akan belajar iaitu tenaga, cas elektrostatik dan juga arus elektrik. So hari ini kita akan fokuskan dahulu kepada tenaga. Apa itu tenaga? Tenaga bermaksud keupayaan untuk melakukan kerja. Unit bagi tenaga ialah joule dan kita akan tengok beberapa contoh tenaga. Okey, yang pertama untuk manusia. Okey, kita perlukan tenaga kimia dari makanan. Untuk apa? Untuk kita bekerja, untuk kita bersukan, untuk kita bermain. Okey, boleh? Kemudian, contohnya kereta. Kereta juga perlukan tenaga kimia dari bahan api untuk bergerak. Tak ada minyak, tak boleh gerak. Okey. Kemudian, tumbuhan. Tumbuhan juga memerlukan tenaga dari matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Baik, tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan, tetapi tenaga ni dia boleh wujud dalam pelbagai bentuk. Okey, so kita tengok terlebih dahulu beberapa bentuk tenaga. Yang pertama, tenaga haba. Okey, dia boleh menyebabkan suhu meningkat dan kita rasa panas. Okey, yang kedua, tenaga kinetik, wujud dalam objek yang bergerak. Okey, contoh kat sini basikal bergerak atau kita berjalan. Okey, tenaga kinetik. Tenaga kimia, wujud dalam bahan yang boleh terbakar. Okey, contoh bahan api. Kemudian dalam bahan kimia dan juga dalam makanan. Okey, tenaga kimia. Seterusnya, tenaga bunyi. Okey, wujud dalam objek yang bergetar. Bergetar. Okey, seterusnya tenaga cahaya, membolehkan kita melihat dalam keadaan yang gelap. Okey, seterusnya tenaga elektrik. Okey, melibatkan pergerakan cas-cas elektrik. Okey. Seterusnya tenaga nuklear, terhasil daripada bahan radioaktif. Okey, kemudian kat sini cikgu bagi satu contoh. Okey, kereta tadi Kereta dia perlukan tenaga dari bahan api untuk bergerak. Betul kan? Okey, so enjin kereta dia akan mengubah bahan api iaitu petroleum ni menjadi bentuk tenaga kimia. Tenaga kimia ini pula dia akan menghasilkan, dia akan diubah menghasilkan tenaga kinetik. Kereta boleh bergerak. Tenaga cahaya, keluar cahaya dari lampu dan juga tenaga bunyi, bunyi enjin, bunyi radio, semua itu didapati daripada tenaga kimia tadi. Sampailah habis semua tenaga kimia tadi telah diubah kepada bentuk-bentuk tenaga yang baru ini, maka kereta tersebut akan berhenti. So poinnya kat sini cikgu nak bagi tahu, tenaga ni kita tidak boleh cipta, tidak boleh dimusnahkan dia, tapi kita boleh ubah dia dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Boleh Baik, seterusnya kita nak tengok sumber-sumber tenaga. Dari mana datangnya tenaga-tenaga tadi yang pertama adalah ombak. Ombak boleh digunakan untuk menjana tenaga elektrik, hidroelektrik. Sama juga dengan angin, Lepas tu kita ada bahan api fosil. Contoh kat sini, fosil haiwan, fosil tumbuhan menghasilkan petroleum, arang batu. So ini adalah sumber-sumber untuk tenaga kimia. Seterusnya, air. Air boleh digunakan untuk menjana tenaga hidroelektrik. Seterusnya, biojisim. Biojisim ni kita boleh dapat daripada haiwan dan juga tumbuhan. Seterusnya, haiwan tu maksud cikgu najis haiwan tadi. Seterusnya matahari. Matahari boleh menghasilkan tenaga cahaya, tenaga haba.
Okey, boleh ya. Seterusnya kita ada bahan nuklear, menghasilkan tenaga nuklear. Okey, tenaga nuklear ni boleh digunakan untuk pelbagai jenis lah kegunaan dia. Elektrik boleh, okey, macam-macam. Okey, dan kita juga ada geoterma. Geoterma adalah haba yang dihasilkan dari bawah tanah. Okey, boleh? Okey, so itu sahaja perkongsian dari cikgu untuk tajuk tenaga. Okey, so jumpa kamu lagi untuk tajuk cas elektrostatik nanti. Okey, sekian, terima kasih.